PJK Surau As-Sabirin, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Muhammad Syuaizam bin Muhammad Zain. Orang panggil saya kat area kawasan ni Dr. Zam lah kot ya. Saya pernah bertugas di Universiti Kebangsaan di HUKM. Sekarang ni nama pun dah bertukar. Tapi itu back in 2004, 2004. Saya balik daripada US 2004, saya bekerja dan bidang saya ini adalah agak orang kata jaranglah tuan-tuan dan perempuan nak pergi jumpa. Pasal saya buat pembedahan kosmetik rekonstruktif. Jadi yang mana tak sakit yang datang jumpa saya cari sakit. Jadi selepas 2004, 2005 dan 2006 saya bertugas di HUKM. Saya masa itulah ketika itu lama kan, dan saya specialize pula dalam bidang ini, dan terdapat beberapa faktor yang saya himbau balik yang saya tak menyesal lah apabila saya bertukar in term of let's say interest saya, sampailah saya buka hospital kebajikan daripada 2010 sampai 2019, iaitu Co-op Medical Center di Jalan Medan Tuanku, kalau mana yang pernah lalu ke situ lah. Hospital ni adalah hospital percuma bagi semua orang. Jadi saya tunaikanlah permintaan arwah orang tua saya. Dia kata perubatan ini adalah bukan untuk orang yang sekadar mampu, untuk semua. Jadi itu yang saya bertukar sikit lah daripada persepsi dalam perubatan ni. Jadi macam mana saya tercampaknya dalam kluster research COVID ini, saya merantau jauh juga. Selepas itu saya pergi ke Indonesia, dan semasa saya di Indonesia saya dipanggil pulang untuk berkhidmat untuk negara lah orang kata di sini. Dan pada 2020 selepas habisnya kontrak saya ingin pulang ke Indonesia, tetapi masa itu dah COVID dan saya diarahkan untuk jadi pemerhati kepada macam mana kerajaan Malaysia ingin menangani COVID pada ketika itu. Dan COVID ni sekarang ni saya rasa semua orang pun dah mahir dah pasal COVID ni. Saya duduk sembang dengan sahabat saya Karim hari itu tentang apa persepsi dan juga apa masalah impact psikologi dia kepada kita. Ramai orang ambil ringan, dan kita kena tahu COVID ni sampai bila? Dan banyak kita ni dimomok-momokkan dengan keadaan agak ketakutan. Kalau tidak, hari ini orang kata semua orang pakai mask. Tapi research mengatakan bahawa mask ini tidak menghalang daripada seseorang itu terkena jangkitan. Itu fakta dan research. Tapi apabila kita lihat daripada persepsi masyarakat, masa tu human rights, WHO pun pernah mengatakan bahawa kebanyakan orang yang mengenakan mask sepatutnya orang yang bergejala. Maksudnya dia ada sesama, demam, batuk. Tapi untuk kita sendiri, mask ini pada mulanya tidak diwajibkan. Tuan-tuan pun pernah tengok orang kata kita ni bukan berkelahi, orang kata bertengkar tentang mask. Tapi apa jadi pada satu ketika itu, saya ingat lagi pada bulan 8 tahun lepas, apabila keadaan mengatakan bahawa jangkitan terlampau tinggi
Masa itu saya berada di semua pusat kuarantin satu Malaysia saya pergi. Saya tengok mas ini dapat mengurangkan jangkitan apabila kita pakai mask, kita jarang pegang muka. Tuan-tuan perempuan tahu tak berapa banyak kali kita pegang muka dalam masa satu hari? 70 ke 80 kali satu hari tanpa kita sedari. Dan inilah dua rongga yang sering orang kata penyakit ini masuk, dan itu je pintu masuk dia yang ada. Dan benda-benda macam ni yang mengatakan bahawa kerajaan tak wajibkan pada awal, tapi semua gedung-gedung ataupun pergi Tesco ke pergi mana diwajibkan pakai mask. Kalau tidak, anda tidak dibenarkan masuk. Ya? So, kalau nak ikut hukum, itu telah melanggar human rights. Tapi sebab private sector yang buat, ataupun sektor-sektor yang luar daripada kerajaan, kerajaan tidak satu sampai hari ini. Kalau kata kita challenge dalam berarti kata undang-undang, maksudnya apabila diwartakan mas itu wajib atau tak pakai kena denda 1,000, semua orang start pakai. Tapi benda ini is basically boleh di challenge. Ini saya bagi tahu pasal apa sekarang ni. Jawatan terakhir saya adalah sebagai advisor perubatan di Jabatan Perdana Menteri untuk memantau usaha-usaha Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ni bak kata Perdana Menteri itulah is unprecedented, orang kata cases. Maksudnya benda yang tak pernah berlaku. Jadi ada benda-benda yang akan menyebabkan unprecedented management. Ada setengah tu membuat kita marah, ada setengah tu membuatkan kita rasa lega. Tapi pada masyarakat hari ini saya lebih tersentuh apabila saya ke kampung-kampung. Maksudnya mereka ini berada dalam ketakutan. Ketakutan yang sungguh. Saya baru pulang daripada Kedah baru ni. Saya tengok di masjid-masjid surau agak lengang. Sebab takut. Kita average di sini orang kata masih lagi mampu. Kalau hari Jumaat tu penuh. Sampai terpaksa tutup pagar. Kan? Tapi kalau di sebelah utara, di kampung-kampung sebenarnya takut. Amat takut dengan gejala COVID memandangkan dua perkara. Satu, dimomokkan dengan cerita akan berakhir dengan kematian. Kedua, dimomokkan dengan bilangan pesakit yang ada di hospital dan harus menghadapi di ICU. Ya, inilah cerita yang menakutkan orang kampung. Saya mula-mula saya tak dapat impact yang besar sebegitu rupa. Tapi itulah yang terjadi di bawah sana. Jadi terpanggilnya saya hari ini adalah untuk berkongsi ataupun experience saya selama setahun lebih ini, bagaimana COVID ini ditangani oleh kerajaan dan juga kita sama masyarakat ini. Tapi kita lupa kadang-kadang ada satu dia ni voluntary, dia tak sedar pun, telah pun mengakibatkan perubahan dari segi kita punya tingkah laku. Kalau orang sebut norma baru, tapi apakah norma, kalau saya tanya hari ini lah, apakah norma baru Tuan Haji, Mak Haji, apakah norma baru yang lain daripada yang lain sebelum ini? Semua hanya berkisarkan kepada perubahan fizikal. Dulu tak pakai mask, sekarang pakai mask. Dulu tak pakai sanitizer pun, sekarang dalam beg titik orang perempuan semua ada. Betul? Sekarang nak pergi ke beratur. Beratur pun dah jadi satu amalan baru. Kita nampak dari segi fizikal. Tapi dari segi rohani kita, ada yang diterjemahkan orang kata dia memberontak. Sebab tu saya katakan kita kena kenal pasti apa masalah sebenarnya yang kita takut. Coronavirus ini. Coronavirus ini saya uraikan sikit. Virus ni memang dah lama ada. Coronavirus ada 714 strain. 714 strain. Kenapa yang ini menakutkan? Saya akan cerita sekejap lagi. Dan kita pernah dengar SARS, MERS, MERS, influenza dan sebagainya. MERS dan juga SARS adalah sejenis coronavirus. Coronavirus ni, dia kalau bahasa istilah saintifik dia dipanggil zoonotic. Maksudnya datang dia daripada haiwan. Macam-macam konspirasi lah saya dengar sebelum ni mengatakan bahawa ada yang modified, ada yang tidak, ada yang disebarkan secara sengaja. Itu secara orang kata teorikal dia. Macam mana kuman yang kena binatang ini
boleh kena pada manusia. Itu yang menjadi tanda tanya. Tapi kalau tuan-tuan, puan-puan pergi ke China dan tengok apa macam mana makanan dia orang ini, jadi tak heranlah. Semua benda yang dianggap boleh hidup, boleh dimakan. Saya pernah tengok orang makan kera, makan musang dan sebagainya. Dan spesifik untuk COVID-19, dia adalah, pembawa dia adalah bats ataupun kelawar. Kelawar. Dan kat Malaysia ni siapa yang makan kelawar? Dan infeksi daripada kelawar ini telah menjangkiti manusia melalui air liur. Kalau MERS dulu sampai hari ini tak orang kata terbukti daripada mana. Sebab apa yang MERS ini didapati daripada unta. Takkanlah parap-parap ni pergi cium unta hari-hari sampai dapat MERS. Itu menjadi satu tanda tanya. Tapi dah kejadian Allah Ta'ala nak buat macam mana? Inilah wabak. Terkena pada kita dan macam mana kita orang kata menangani. Bukan dengan istilah takut. Hari ini saya nampak ramai, mungkin bukan di surau As-Sabirin ini, tapi di luar sana. Di sini kata-kata orang kata kita have settled down. Maksudnya kita boleh terima. Yang kat luar sana. Dan kalau kita tengok slide yang saya bagi ini, yang menakutkan ini, bila tempoh jangka hayat kuman ini, virus ini, yang lain itu boleh duduk sekitar beberapa saat dan mati. Kalau kita pergi ke kedai mamak, kalau dulu influenza jatuh, kan, batuk sesama jatuh, lebih kurang seminit dia mati. Okey, pasal apa? Dia tidak boleh hidup dalam keadaan statik. Maksudnya dia mesti ada host. Mati dia. Tapi hari ini coronavirus COVID-19 ini boleh duduk berjam-jam. Di atas kursi kayu macam ini adalah berapa lama? 6-7 jam. Kursi plastik 4-5 jam. Jadi penyebarannya daripada mana? Ni, dua ni. Pegang muka. Pegang muka. Itu je cara dia. Carilah risalah mana-mana pun, dia panggil oropharynx. Dia datang daripada dua, hidung dan mulut. Tidak ada daripada telinga dia datang, daripada kuku tak ada. Virus ini merebak hanya daripada muka. So hari ini mungkin kita pakai mask, tapi tadi ada yang buka mask pun dah pegang muka. So, sebab dah jadi tabiat. Kalau budak di universiti belajar, duduk tangan sini. Nah, kita main komputer, satu kadang-kadang bila fikir, situ juga tempat dia. Jadi tangan ini yang membawa kuman virus-virus ini ke badan kita. Jadi tuan-tuan haji yang risau, takut orang kata keluar sana, kita kena pastikan bahawa ini dia dijaga. Kalau tanya saya personally sebagai seorang doktor, mana lebih penting? Mask atau glove? Saya katakan glove pada bila-bila masa. Sebab yang inilah yang menjadi punca dia datang. Lepas tu hari ini, kalau saya di Putrajaya, ramailah waktu-waktu ni lah, dah setahun ni kan, dah setahun lebih ni datang, hancur kulit tangan. Especially orang perempuan. Mana tak je. Buka gate, sanitizer. Tutup gate, sanitizer. Pergi kedai mamak, belikan kembung, tak apalah, dah basuh, sanitizer lagi. Steering kereta tu, kalau boleh bercakap, dia bercakap. Lunyai laku. Dengan, apa suka bawa wet tissue wet tissue dilap satu kan dia sanitize lagi. Jadi benda-benda ini mengandungi alkohol. Dan alkohol yang sepatutnya dilalukan di kulit adalah bawah daripada 50%. Tapi hari ini yang tuan-tuan pakai itu, saya yakin semuanya lebih daripada 50%. Nak jadikan dia 50%, dia dah lebih susah untuk dapatkan dia 70%. Sebab tu kita tengok yang 70% di hospital, bila masuk bau benda tu kan, itu adalah kandungan alkohol yang tertinggi yang untuk lantai. Tapi ada orang pada ketika COVID ni, inilah keuntungan orang kata, yang senang ada. Yang 50% ni dulu tak banyak di sini. Hanya ada satu BSAF di Shah Alam saja yang bawa kandungan 50% pada ketika itu. Tapi hari ini mungkin dah ada. Dan ada pula yang jual MLM ni kan.
yang letakkan dengan orang kata aloe vera untuk melembutkan kulit. Tapi pada dasar dia, yang menghancurkan kulit adalah kandungan alkohol itu sendiri. Tuan-tuan dan perempuan, saya maklumkan, apabila rosaknya salah satu deria yang Allah Ta'ala bagi, yang jadikan kita ni kalis air semua ni, supaya menghalang kuman masuk, apabila dia crack, ada peluang untuk kuman lain yang masuk. Kalau hari ni pergi di HUKM, saya rasa di klinik bawah tu, tengok ramai yang dapat infeksi pada tangan. Sebab tangan ini terlampau kering. Allah Ta'ala jadikan kita peluh adalah salah satunya defense mechanism yang untuk menghalang kuman-kuman ini masuk. Kita buang dia. Kita buang sebab apa? Kita panik takut COVID-19. Yang ini yang hari ini saya nak terangkan, ada benda yang kita terlalu taksub nak buat sampai merosakkan diri. Itu yang saya katakan bahawa cukup sekadar basuh tangan. Basuh tangan. Kita ni bukan macam kalau kata ini jadi roti rendam kembang, dah kembang dah hancur, dah tinggal tepi jalan dah. Tapi kita ni kulit ini adalah agak rigid dan agak orang kata tahan, tapi kita letakkan macam-macam chemical. Cuma bila saya bagi satu slide yang macam ni, saya nak pastikan bahawa pemahaman kita satu daripada slide ini, kuman ini duduk lebih lama daripada kuman-kuman yang lain. Take home message itu maksudnya kalau kita pergi mana-mana pun, amalkanlah yang apa nama ni, orang perempuan bawa ni, wipe sekali. Sekali cukup. Lepas tu kita pegang. Terus nak balik nanti barulah kita cuci tangan. Itu saja. Jangan setiap masa. Kalau kadang pet Shopee hantar kan, dia hantar barang-barang, letak di luar, sembuh lagi. Tunggu letak bawah matahari. Itu nasib baiklah kita barang. Kalau kata tuan Haji balik, Mak Haji bising, duduklah tengah hari tu dia spraynya sidai kat luar kan. Benda ni berlaku kita ketahui tapi benda ni berlaku dan banyak kali berlaku sebab orang jadi fobia pada penyakit ni. Ni kita sembang-sembang masa kes pertama pada 2 hari bulan Januari 2020 kita dapat 2 kes yang mana daripada rakyat Cina yang datang melancong di Pulau Pinang. Itu adalah benda pertama yang kita dapat, dan pada ketika itu kita ni tidak diequipkan dengan saringan-saringan pada ketika itu. Kita biasalah, kita ni selalu wait and see. Jadi apabila dia dah full blast, maksudnya dia dah menjangkaui tempoh jangkitan itu, barulah kita kuasakan MCO 1.0 pada bulan Mac 2020. Dan pada ketika itu, kalau kita tanya balik, apa respon kita? Adakah kita dalam keadaan keturjaan? Maksudnya kita rasa, MCO ni tak kerja 2 minggu, tutup semua 2 minggu. Ada yang seronok, ada yang kata, okey, anak-anak, isteri semua duduk rumah. Kan? Masa tu kita mencari kebahagiaan keluarga, duduk di rumah. Sekejap, 2 minggu je. Lepas tu kelayu ni lah. Hari-hari tengok muka yang sama kena. So, tu lumrah. Tapi apa kita punya expectation pada ketika itu, kita tidak panik. Kebanyakan orang, saya tanya, pada mula MCO, adakah kita risau, kita panik? Tak ada. Panic mode tidak begitu banyak sebab semua tak keluar. Dia cuma panik nak pergi beli barang. Barang siapa nak beli? Panik baik, habis Tesco. Orang Cina beli tisu tu orang Melayu beli minyak, beli beras, macam nak perang esok. Jadi pada ketika itu banyak kelangkabutnya daripada kelengkapan rumah, bukan takut kepada penyakit. Yang itu yang orang kata first kita buat. Penjagaan keselamatan diri masa itu tak ada. Masa tu mas pun tak ada di rumah. Hari ini seorang sepotak ada di rumah, paling tidak. Dalam kereta ada, celah motor ada. Betul? Sebab takut 10,000. Cuba tak ada 10,000 tu. Kan? Orang perempuan pula pada MCO kedua dah pergi menjadi orang kata kreatif. Tudung tu dijahit sangat, tutup dengan dah. Kan? So banyak saya tengok sampailah orang kata fabrik tak boleh. Bagi saya fabrik ke atau tidak, dia adalah bergantung kepada kebersihan diri. Macam saya cakap tadi, yang tuan-tuan pakai ini tidak menghalang, tapi dia hanya mencegah daripada kita memegang muka. Ingat kita pegang muka tu yang buat kita dapat penyakit ini. Dan kebanyakan pada ketika itu, saya ingat
Orang-orang yang berumur 60 tahun ke atas, yang pencen, semua takut nak keluar rumah. Anak call, jangan keluar ayah. Jangan keluar atuk. Sebab bila atuk kena nanti, susah. Dia boleh menyebabkan kematian. Sampai hari ini, benda tu jadi stigma. Jadi manalah orang yang pencen-pencen nak pergi. So dia mendapat impact kepada psychological effect dia. Dan kalau tuan-tuan ada masa tengok balik kes-kes yang mana penderaan ini berlaku dari tempoh Mac 2020 sampailah Mac 2021 ini, peningkatan kes penderaan meningkat sebanyak 13%. 13% bagi saya banyak. Yang dulu tak buat anak, sekarang anak. Yang dulu kes bunuh anak sendiri ni jarang kita dengar. Tapi hari ini dah macam hari-hari dah ada dalam surat khabar. Kenapa? Ini adalah kerana impact sosial tadi. Maksudnya, apabila berlaku sesuatu orang kata musibah, kita rasa kita boleh handle. Tetapi dalaman kita tak boleh. Berapa ramai yang hari ini mengeluh apabila MCO disambung. Kalau saya suruh angkat tangan, mungkin semua angkat tangan. Sambung lagi. Tengok gambar Muhyiddin, sambung lagi. Bila nak habis ni? Tak habis-habis. Tapi dulu masa yang peringkat pertama, kita tak berapa risau. Sambunglah elok. Kita berhentikan jangkitannya. Pesan sama-sama lain. Jangan. Tapi apabila benda ini menjadi keterbiasaan dan kita tidak nampak value apabila kita duduk di rumah, jadi maka dengan itu kita memberontak secara dalaman. Hari ini semua, kalau saya tanya satu-satu, ada isu pemberontakan dalaman yang berlaku. Anak tak boleh pergi sekolah. Universiti graduate tak boleh tengok graduate. Anak aku adalah seorang dia. Tak graduate, nak graduate tahun ni tapi boleh buat online. Memberontak. Dah lupa dah. Kenapa kita duduk rumah? Sebab penyakit. Sebab apa tak terlupa? Sebab kita tak nampak. 3,000, masa 3,000 kita tak ada MCO. Masa 2,000 kes menurun kita ada MCO. Apa benda ni? Yang itulah dilema. Sebab SOP yang dikeluarkan kurang jelas. Dan kita tidak ada buat penerangan sebegini rupa mengatakan bahawa kenapa kita kuarantin. Ada setengah itu terlampau dinamik dan terlampau perubatan apabila penjelasan diberikan. Contoh, kita tak takut pada kes yang kita saring yang positif banyak ni. Kita cuma takut kepada kebolehjangkitan. Arnold. Mana pula orang biasa nak faham Arnold. Saya pun faham Arnold sebab saya belajar perubatan. Arnold. Yang kita tahu ni yang kat rumah ni duduk lama sangat ni. Penyakit-penyakit yang lain seperti darah tinggi, kencing manis tidak dapat diubati dengan sempurna selama setahun. Berapa ramai hari ini dialisis yang tertunda dan berapa ramai pula orang yang tunggu dialisis yang meninggal dunia. Benda itu lebih penting bagi saya. Tuan-tuan dinasihatkan tidak pergi ke hospital kerana kebolehjangkitan tinggi di hospital. Dan itulah yang semua orang, pemahaman semua orang yang ada. Dan mana SOP yang dikatakan bahawa siapa yang pernah kena COVID-19 boleh keluar dan tidak lagi perlu takut pada kebolehjangkitan COVID. Kat sini ada siapa yang kena? Alhamdulillah tak ada Tak ada tak ada ke segan? Kan bagi saya orang yang kena COVID itu saya nak peluk. Pasal apa? Dia dah mempunyai antibody yang tinggi. Yang bukan yang daripada vaksin. Dia yang kebolehan sempurna dia. Maksudnya kalau kata pergi perang tu, hantarlah dia dulu. Perisai dia dah cukup. Bukan satu benda yang stigma yang harus lari daripada orang itu. Dia tak perlu, kalau ikut saya, anda tidak perlu memakai mask. Anda tidak perlu sanitize. Kenapa? Kerana antibody yang ada pada dia mutlak. Vaksin hari ini bukan mutlak. Dan nanti saya sentuh sikit lah pasal vaksin ni. Sensitif sekarang ni vaksin ni. Tapi apa kajian yang kita buat, tapi mau tak mau esok itulah penghujungnya. Siapa yang kena, dah pernah kena pun kena ambil suntikan. Walaupun pergi ke doktor, saya dah kena dah. Dah 7 hari dah. Dah masuk hospital 10 hari dah duduk di kuarantin.
saya kena injection ke? Dia doktor kata nak ikut tak perlu. Tapi kalau tuan-tuan nak ke contoh, kalau dibuatnya macam pakai mask ini, nak masuk ke Tesco kena ada suntikan COVID, dah tak pergi ke Tesco. Itu tak apa. Kalau mana yang beriadah main golf, siapa yang tak nak main golf harus kena suntikan, dah habis padang tepi ni di main golfnya. Nak pergi padang lain tak boleh. Ya? Itu adalah salah satu, orang kata, directional, arah yang kita akan tuju sebelum ni. Nah, inilah soalan-soalan yang saya mengambil langkah proaktif ni. Contohnya, bila MCO, apakah tuan-tuan buat di rumah? Dalam isu menangani COVID, selain daripada basuh kereta, apa langkah proaktif ada? Adakah tuan-tuan diberitahu apakah perlu dibuat di rumah? Tak nampak juga. Nah, semata-mata larangan keluar. Buat di rumah, dia hanya jaga makanlah makanan sihat, kan? Terus kekalkan aktif, nak kekalkan aktif benda. Kalau kata macam di sini, alam damai ini, rumah masih lagi ada tanah, masih ada lagi orang kata bolehlah keluar sekejap exercise. Tapi kalau kita duduk di fleksi Sabah, kan? Yang keluar terjun, itu je. Koridor ni 4 kaki setengah. Itu yang ada. Jadi benda-benda macam ni yang buat kita orang kata stres. Dan bila MCO dilanjutkan, saya keluarkan satu lagi research saya ataupun surveillance saya. Yang ini saya nampak banyak orang marah, emosi dan berubah daripada MCO 1. Satu, kedudukan keuangan, financial. This is a financial burden. Mungkin tuan-tuan tak rasa, di sini tak merasa, tapi di luar sana amatlah pedih orang kata. Anak diberhentikan kerja. Berapa ramai hari ini kita tengok anak-anak muda kita yang graduate, yang bawa Grab, yang bawa Shopee, yang bawa apa segala motor yang ada atas rumah saya tu, semua budak-budak muda. Saya tidak memandang rendah kepada pekerjaan itu, jangan salah faham ya. Tapi apakah pekerjaan dia sebelum itu yang saya tanya. Itu adalah option survival. Graduate engineering, graduate chemical engineering. Tapi pada ketika ini tidak boleh memilih kerja. Dan kita hari ini, masyarakat kita hari ini, especially orang Melayu kita ni patuh. Antara manusia dalam dunia ini yang patuh adalah orang Malaysia, orang Melayu. Kalau saya tanya hari ini, saya sebagai Perdana Menteri tanya, Tuan Pengerusi perlukan apa hari ini apabila kita lockdown? Saya tanya Tuan Haji perlukan apa semasa lockdown ataupun semasa COVID ini? Kebanyakan kita hanya tersipu. Nak cakap tak terkeluar pasal kita tidak pernah menganggap suatu kelebihan yang akan dapat pada kita dalam musibah. Maka kerajaan pun announce bantuan prihatin. Dalam kalangan kita di sini bantuan prihatin saya rasa boleh kirakan jari ikut siapa yang dapat. Soalan kita ni, kita beranggapan baik. Maksudnya kerajaan keluarkan itu dan kita kena tahu bantuan prihatin ini untuk apa? Untuk melangsungkan kelangsungan hidup, meneruskan kelangsungan hidup. Sampai bila? Yang inilah dipanggilkan ketidakpastian tadi. Orang tak boleh bekerja, work from home. Siapa work from home sekarang sampai hari ini? Ada? Ke no work at all? Kan work from home. Work from home, saya pernah melihat istilah work from home ini, saya kaji satu persatu. Satu kes anak 5 orang. Handphone ada 3, dia bini anak yang sulung. Laptop ada 1. Kelas pada masa yang sama. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan jadi mak, menjadi ayah pada ketika itu. Saya mungkin tak merasa sebab anak saya 2 orang je. Handphone saya ada, handphone bini ada, boleh lagi gagah-gagah orang kata. Tapi orang yang ada 5-6 orang anak, kelas akan berlangsung pada waktu yang sama. Stres dia itu. Yang itu yang membuat mereka ini dapat orang kata depression. Depression case sekarang ini melonjak. Daripada dulu satu hari kita nak jumpa orang register hanyalah 7 orang, 3 ke 7 orang. Hari ini 81 orang di HKL. 81 tuan. Daripada 3 ke 7 orang sehari yang voluntary yang datang, saya tak tahu nak buat apa kata.
Saya malam tak boleh tidur. Hari ini mungkin kita boleh tidur. Tak tahulah. Sini ada siapa yang tak boleh tidur? Cuba angkat tangan. Macam Aswabrin semua boleh. Tidur boleh, stres tidak, alhamdulillah. Tapi hari ini di luar sana itu dia. Tengah-tengah tidur, jaga. Risau anak di Mesir macam mana. Risau anak di Indonesia macam mana. Yang itu adalah keresahan. Keresahan ini adalah orang kata mainan ini. This is basically tired. Okay. Ni saya tak sempat nak terjemahkan dia, tapi salah satu ada 5 atau 6 unsur yang menyebabkan kita ini tidak merasa bahawa kita ini dilanda stres. Dan punca-puncanya adalah the uncertainty of the future. Maksud kita tidak pastian. Esok boleh ke angkat MCO? Esok boleh ke pergi kerja? Esok boleh ke anak kita masuk universiti? Esok MRSM buka ke tidak? Itu adalah kelangsungan hidup kita. Expectation. Kita bangun pagi, mesti ada expectation. Hari ini, aku bangun pagi, nak pergi kerja. Yang mana pencen, aku bangun pagi hari ini, nak jumpa kawan-kawan main golf, contoh. Mesti ada satu, orang kata, target. Tapi apabila kita bangun, tak boleh pergi mana? Yang itu saya kata, pemberontakan kecil dalam jiwa berlaku. Time ni, pergi kedai mamak, kalau bini suruh pergi kedai mamak pun seronok now dah. Kan? Dan cakap dengan bini tu, jangan order banyak-banyak. Kan esok tak boleh pergi. Orderlah 2-3 benda. Yang esok boleh pergi, petang boleh pergi. Sebab kita ini tidak biasa dikongkong. Cuba bayang. Itu kita baru kena ni. Orang kata COVID-19 MCO yang mana polis tak ada nampak pun keliling-keliling satu dua tempat. Kalau di Palestin, keluar tembak, duduk satu rumah 19 orang. Itu dugaan-dugaan Allah Ta'ala nak bagi. Kita dugaan kecil. Dugaan kecil. Satu lagi daripada segi financial lah. Kebanyakannya adalah segi orang kata hubung kait dengan duit. Stres yang mula datang. Dan saya bila air sinar, semua dengar air sinar kan, mungkin kat sini umur-umur semua ni dah memang bersinar lama dah kan. Yang muda-muda ni menunggu menagih air sinar. Kesian saya tengok. Saya pergi di Seri Petaling dan juga di Jalan Raja Laut. Kita tengok menunggu daripada pukul 7 pagi. Kaunter buka 8.30. Semata-mata nak keluarkan RM1,000. Dan pergi pada itu tu daftar saja, kena datang pula 2 minggu selepas itu. Jadi maksudnya stres keuangan menyedakkan banyak perkara yang sering diperlakukan hari-hari. Itu satu. Dan bila banyak kilang yang tutup, kita kehilangan ini yang saya dapat 600,000 ini adalah sampai bulan 12 tahun 2020. Tapi April ini dah mencecah jutaan pekerjaan yang telah orang yang telah dibuang kerja. Dan bila dibuang kerja ini macam-macam lah. Kita dapat tengok seperti itu. Dan moral injustice, yang ini banyak lah. Saya pergi mana-mana pun, jumpa kawan-kawan pun, yang inilah. Moral injustice as a human injustice ni. Ini maksud dia, hak kita sebelum ni diambil. Hak kita sebelum ini diambil dan tak tahu bila nak pergi balik. Contoh, pergi kedai Al-Masyur, duduk selalu satu keluarga 4 orang. Hak you diambil. Boleh duduk seorang, boleh duduk 2 orang laki bini. Ni anak 4 orang je lah. Datang satu kereta boleh, duduk tak boleh. Dan you akan memberontak mengatakan bahawa SOP ini salah. Saya duduk dalam kereta 4 orang, anak beranak. Sampai Al-Masyur kena duduk satu sana satu sini. Tapi kalau fikir balik, kalau duduk 4 orang pun, zaman handphone ni, saya banyak tengok keluarga yang duduk sekali, tapi yang lain semua main handphone sendiri lah. Kan, kadang-kadang orang yang order tu pun naik confuse. Korang ni memang kalau nak macam ni tu ubah lah. Kan? Itu dah jadi budaya. Tapi sebab tak boleh bawa keluarga, memberontak. Baca dalam media sosial semua, hantar semua. Tapi pada ketika yang sama, itu adalah hak you yang diambil dan tak tahu bila akan diberi balik. Satu. 2, kita pergilah masjid, pergi mana tak ada bendalah, tu tak sah. Requirement dia. Suruh. My Sejahtera. Saya pergi kedai yang saya cerita tadi. Salah satu sebab orang kat situ adalah memang,
geng kat kampung kan, sekolah pun tak ada handphone ni, jauh lagi lah daripada cerita. Nak datang, nak beli termometer, AJK surau kata nak beli yang macam mana, nak yang tembak ni, datang yang tembak nak sebatu dia tembak, tengok suhu 34 tak masuk akal kan, lepas. Nak tulis, ada orang suruh tulis duduk mana. Alamat di kampung, kalau kata di kampung itu, kampung dia pakai nama Sipulan Kampung Jitra, Kampung Kelebih Luar Jitra. Sepanjang-panjang tu Kampung Kelebih Luar. Macam mana enforcement nak berlaku? Kalau ada outbreak lah, maksudnya ada satu orang kena, anak dibawa balik, nak trace, contact tracing ni, minta maaf lah tuan-tuan dan perempuan, tak ada. Hari ni contact tracing, siapa yang kat sini yang tak pernah buat swab test, angkat tangan. Semua pernah? Swab test pernah swab test ini adalah satu, orang kata gold standard lah. Yang saya heran, dia jadi terlalu mahal pula. Saya marah. Benda-benda seperti ini tak bolehlah begitu mahal. Itulah paper terakhir saya kepada kerajaan, menetapkan harga ceiling untuk RT-PCR dan juga swab test. Tuan-tuan ingat tak dulu, orang buat 700, 800 nak buat RT-PCR. Tapi hari ini dia boleh jatuh ke RM200. Harga siring yang saya tetapkan RM160. Dan juga ada yang antigen, saya ada bawa lah, nanti saya tunjuk lah apa nama ni. Benda-benda ini murah tuan-tuan dan perempuan. Tapi yang saya minta kepada kawan-kawan saya sendiri, doktor-doktor ini bukan zaman kita nak buat duit. Orang datang risau. Kalau kita boleh amalkan macam di Indonesia, nak balik kampung boleh. Tapi semua pergi buat swab test, yang rapid test kit tu. Di mana? Di farmasi. Harga berapa? RM25 duit kita, RM30 duit kita. Jadi kalau 4 orang, RM120. Nak menentukan bahawa kita tak bawa penyakit kepada mak ayah kita di kampung. Tahu? Jadi selesa hati ni. Ini nak balik pun sekarang 50-50. Takut. Mak ayah balik pun nak salam pun takut. Kau ni daripada Kuala Lumpur. Kan macam-macam penyakit Kuala Lumpur ni. Dan kecil hati. Sekarang ni ialah dah jadi norma baru. Rasa tak puas juga kalau tak salam dengan mak, dengan bapak ni katanya. Tak nak perlu juga lah. Tapi kita membawa risiko. Tapi kalau benda itu boleh diadakan. Saya selalu terfikir, kalau kata tuan-tuan nak pergi mana ke, balik daripada mana, sebelum sampai ke rumah, ada yang pergi outstation, buat satu swab test. Dan bila dah clear, aman, tak perlu lagi lah kita ada was-was. Bini balik tengok, mandi luar, dah kena mandi kat luar. Tu bukan kat sini lah. Cikgu takutlah cikgu pun mandi kat luar. So anyway, pada ketika ini, mas tu yang satu requirement tu, orang kata dah tahu tadi, saya tekankan dah penggunaan dia. Tapi saya minta satu kepada jemaah-jemaah semua, kepada yang bergejala. Maksudnya, dia bukan gejala COVID semata-mata, virus. Virus ni sama. Okay? Kena influenza, simptom dia sama. Mula-mula tu rasa sakit tekak ni. Jadi syai. So, dia kena demam, macam biasa. Demam, sesama, sakit tekak. Benda-benda macam itu. Dan kita risau, adakah ini COVID atau tidak. Jangan panik. Ayat dia, jangan panik. Siapa-siapa yang dah pernah kena COVID ni, kadang-kadang bila saya cek, dia macam ni lah. Duduk sini. Saya swab positif. Bila kita beritahu Haji positif, malam tu demam. Malam tu lah susah bernafas. Telefon, pergi jumpa di hospital, cek temperature 36.7. Saya tak boleh nafas doktor. Rasa sesak. Bila cek O2, dia punya kandungan oksigen dia 100%. Maksudnya panik. Kita ni bila dapat tahu sesuatu musibah yang kena kita panik. Masa itulah rasa semua sakit. Baca je kadang-kadang itu dalam buku psikologi ini, jangan baca lah. Knowing is killing dia panggil. Kita baca simptom pertama demam, terus tweet orang rumah. Rasa demam ni, cuba rasa. Bini tu pula, awak COVID yang saya nak pegang kenapa? Dah gaduh lagi bini. Dia rasa dia demam. Pening kepala, time tu pening.
sakit-sakit sendi, nak angkat baldi, nak curah kaki, ambil semayang pun dah sakit, teruk ni, nak kena pergi ke hospital. 83% hari ini 83%, itulah kadar ketinggi dia. 83% adalah asymptomatic. Kalangan kita ni mungkin tak tahu, tapi asymptomatic. Evolutions of virus, dipanggil virus yang betul-betul dekat Wuhan dulu, dia memang kuat, tapi apabila dia dicernakan separuh. Pernah dengar masa kita sakit chickenpox? Tak, ada juga lah, tapi dia bukanlah corona, tapi dia adalah family virus, yang mana doktor cakap tak apa, tak ada ubat, doktor tak pegang. Balik, you cari mana-mana air kelapa, you minum. Air kelapa. Lepas pada itu, kita ni kata doktor hanya bagi ubat demam, ubat pink calamine lotion tu tak, tempek sampai orang kata dah jadi berdebu satu bilik kan? Dan kenapa doktor tak risau? Dan dia cakap sendiri, masa dia tengah berair itu adalah infectious state, boleh berjangkit. Dan masa dia nak kering, nak keluar kuping tu pun, masa itu pun boleh berjangkit. Betul? Ini semua orang dah, orang kata biasa ke tak? Tapi yang saya heran, apabila COVID, bukan setakat doktor dia pun takut. Saya pun banyak kat kawan-kawan saya yang takut, yang klinik buat separuh hari je. Dulu masa tengah lockdown itu banyak orang sakit, takut COVID, dia pun takut. Kalau takut, kan, janganlah jadi doktor. Bagi kita ni nak bagi tahu orang jangan takut, tapi doktor duduk sebatu. Simptom apa? Batuk. Sudah berapa hari? Kan? Baru 2 hari. Adakah susah nafas? Bila doktor tanya macam tu, iya, jawapannya semua tak. Memanglah bila kita batuk, nafas tak sesempurna sebelum. Duduk sini kita kena buat swab test dulu. Yang buat swab test, MA buat. MA buat negatif. Baru dia nak tangkap. Punya hinanya penyakit ini, saya pun tak faham. Saya dah ambil 1,217 orang positif depan-depan sini. Kita apabila doktor takut ataupun pengamal perubatan takut, positif, malah berapa dia lagi keluar. Orang yang duduk di depan ni, yang dia positif ni, habis laku kan. Handphone, ambil handphone, buka cari-cari Yasin, time tu dia baca kan, punya takut. Pasal apa orang dah melompat, pengamal perubatan melompat sebab takut kerana COVID, apatah lagi orang yang kena. Jadi itu adalah satu psychological effect yang amat besar. Tuan-tuan, tadi ada dalam slide saya ni, tak masuk. Yang ni ada disruptions of custom and traditions. Ini custom kita, lumrah kita sebagai orang Melayu, raya nak jumpa, betul? Macam kita buat gotong royong masjid, kita nak duduk ramai-ramai, betul? Hari ini tak boleh. Siapa nak buat? Question is, siapa nak buat? Bukan kita nak buat, undang-undang tak boleh. Melainkan masjid ni ada 10,000 nak bayar denda, tiap-tiap orang boleh bawa 10,000, boleh kita buat gotong royong. Maksudnya dia dah disrupt kita punya kebiasaan kita, custom kita, traditions. Sembahyang, tapi imam tadi kelas, kan? Bila dia sah, kan? Dia tak kata rapatkan sah, jaga sah. Kalau rapatkan sah tadi saya pun nak berkata, bang, saya tak ada 10,000. Kan? Tapi itulah orang kata penjarakan sosial. Siapa yang bagi tahu 1 meter ni? Bacalah mana-mana risalah, siapa yang kata 1 meter? Kalau betul space kita antara orang yang tak nak berhubung dengan adanya pengedaran udara, 2 meter bang. 2 meter. 1 meter ini adalah untuk menyedapkan hati kita. Katalah hari ini, na'udzubillah, contoh, tak, saya keluar hari ini, esok Pak Karim kata, Dr. Zam tu dia kena COVID. Yang tak kena-mengena dengan tak salah mana ni? Tak, semua tak tidur. Semalam doktor tu bercakap tentang tentang imam lah kan, dia pakai headset tu, lepas tu aku pakai. Tak tidur malam lah. Tapi sebab kita tak tahu, masalahnya kuman ini bukan mudah untuk dia jangkit macam tu sahaja. Susah. Berapa banyak kes yang suami kena balik outstation, balik rumah dah duduk 3 hari,
Dapat simptom, saya cek positif. Bini yang tidur sekatil negatif. Dia tidur pakai selimut plastik jemaah. Berapa ramai kes yang macam tu? Anak 5 orang kena, bapa tak kena. Saya tanya macam mana cik dia tak kena? Makan sekali, duduk sekali. Mungkin saya isap rokok kau kata. Dah. Mula mak. Dia punya bunga-bunga tu dah ada. Tapi benda-benda macam ini tu saya kata kalau Allah Ta'ala tu nak jadikan ni, jadi. Kita tak kadar dia. Tapi permasalahan penyakit ini, satu mitos ini adalah untuk kita punya mindset mengatakan bahawa kita ini telah melalui proses, satu proses yang menjauhkan kita daripada penyakit. Itu dia. Dan ada sejadah. Atas sejadah. Penyakit akan duduk dalam situ dalam 6-8 jam. Ada yang tak bawa apa nama ni sejadah sendiri, betul? Tapi sejadah sendiri kan saya kata penyakit ni daripada, ada tak saya cakap penyakit ni daripada kaki? Daripada tangan. Bila Allahu Akbar, sejadah macam saya bawa tu, kocik sana, tangan di luar ni. Orang yang selepas tu, kalau saya ada COVID, kan? Dah 6 jam duduk situ. Maghrib, Isyak, sejam. Kan? Kalau saya duduk posisi yang sama, ada bang posisi saya tu bang, jangan berpegang. So, benda-benda macam ini, saya katakan bahawa untuk kelapangan hati, bila datang. Tapi dalam banyak tempat saya buat cek lah, masjid dan surau adalah yang terbaik mengamalkan SOP setakat ini. Tak ada tempat-tempat lain. Pejabat kerajaan pun tak ada. Yang buat polisi tak ada. Saya selalu mengatakan bahawa kita ni masa nak tetapkan majlis agama, nak tetapkan berapa orang, 50, 30 AJK sahaja ini, kita tak tengok macam mana SOP di surau dan di masjid. Kita hanya beranggapan di atas sana. Saya mengaku saya pun duduk dalam panel itu. Tapi saya banyak mengatakan bahawa bukan jumlah orang kata makmum ataupun orang yang hadir. Dia kena kira berapa kaki persegi. Satu kaki, kalau katalah 1,600 kaki persegi, berapa puluh orang boleh duduk. Ikut itu kita insya-Allah akan selamat. Pasalnya ada office yang ada 10 pekerja. Okay? 1,600 kaki persegi. Yang duduk sepatu-sepatu. Nak panggil pun kena pakai handphone. Tak boleh. Pasalnya penetapan 30%. Main 3 orang, ada kerja. Seluas-luas office ini 3 orang. Macam mana matematik ni? So saya kata patutnya dia tengok keluasan masjid. Dan yang membimbangkan saya apabila fakta bercanggah-canggah antara satu doktor yang lain. Contoh, bila dijemur di matahari kuman ini akan mati. Betul? Virus akan mati. Masa ramailah orang duduk di luar. Lepas tu dengan waktu sekarang dengan temperature melebihi daripada kadar biasa, jatuh orang tu dah jangan harap orang nak tolong orang COVID. Padahal dia kena heat stroke. Kan masalah satu lagi. Dekat padang-padang gua berapa orang yang mati sebab heat stroke bukan COVID. Berapa ramai yang mati sebab kena serangan jantung bukan COVID. Nombor yang tuan-tuan dan perempuan baca. Kematian COVID sekian. Tapi ada pula dia punya orang kata dalam bracket. Semua yang mati ini mempunyai penyakit-penyakit yang lain. Saya fast forward sikit lah nanti saya kira. Ni overtaking ni polis. Polis pun sekarang ni kan, bukan sekadar polis lah, all frontliners. Bagi saya lah, frontliners bukanlah doktor dan bukanlah pengamal perubatan. Kami ini the last liner. Kan? Orang datang ke kami. Yang frontliner tu lah, abang polis, abang askar, abang rela tu, dia orang frontliner. Bukan tak ada kena mengena kerja dia orang. Dia bukannya doktor. Tapi kena tahan dan dia punya risiko lebih tinggi daripada kami. Kami sampai di sana, kami pakai PPE. Pakai mask tutup pelitup semua. Jadi kadar kebolehjangkitan kami adalah lebih rendah daripada kadar kebolehjangkitan rela polis di tepi jalan. Kertas boleh pegang 4 jam kuman ini kalau ada. Jadi stres, bila polis stres kita teruk. Just 3 jam. Nah bila kata polis
polis duduk tak buat kerja kan, main handphone bawah kemah, 3 jam sangkut bang. Bila dia buat, masalah kita. Jadi benda-benda ini membuatkan orang kata burn out. Nak buat salah, tak buat pun salah. So seterusnya, ini trauma ni kita dah cerita lah. Okey, ini tanda-tanda yang mengalami keresahan. Keresahan adalah, ataupun anxiety dalam bahasa perubatan ini adalah simptom paling awal untuk kita mendapat satu masalah depression. Depression ini kebanyakan orang kita ni, especially bila kita duduk depresi tu, dia tak betul dia kan, wayar dia tak jejak tanah dah sekarang ni kan. So maksudnya dia cakap kemurungan, bahasa kita kemurungan. Kemurungan datang dari berbanyak jenis. Kita pernah buat kajian yang mana kemurungan dari segi EEG ya. Kita suruh dia orang semayang, kita suruh apa, dia punya itu boleh katakan sifat, masa konsentrasi dia kosong. Benda ini dipublish mengatakan bahawa orang yang kemurungan, dia ambil semayang pun dia tak tahu apa yang dia buat. Begitu teruk ni kemurungan. Jangan ingat kita naik pukul 7 kan, maghrib, waktu maghrib pukul 7 dah siap-siap mandi ni, ya mandi pakai lebay semua, jalan pergi surau ni, okey dia pergi semayang kan. Tak. Orang dalam kemurungan, dia adalah ikut jadual biasa. Apa yang dia baca tak tahu. Faham maksud saya? Dia jadi rutin. Dia kan, dia ikut. Itu adalah yang saya paling takut, dan itulah yang paling banyak ketika ini. Kalau orang muda ni lalok kena dadah ke pun. Tapi kalau dah tua-tua je ni, jalan straight, demensia kita panggil lah. Nyanyuk lah tu orang tua ni. Lupa. Dia bukan demensia, lupa dengan kemurungan lupa berbeza. Orang yang nyanyuk lupa memang tak ingat. Siapa ni kan? Siapa ni katanya. Padahal baru tadi salam. Zam katanya. Kan? Tak kona juga. Tanya lagi 5 minit. Nanti Zam. 2 minit lepas tu tak kenal lagi. Yang itu lupa sebab nyanyuk. Otak mengecut. Depresi. Lupa yang dipanggil selective memory. Maksudnya dia duduk, dia menung, saya menung tengok apa nama imam, dia tengok imam. Kenal siapa ni? Pernah nampak tak? Padahal tadi mengimamkan saya. Walaupun saya tak tahu nama, tapi saya tahu imam. Kan? Itu adalah kemurungan, duduk. Orang kita murung dia senyap. Jadi tuan-tuan, apa nama, pakcik-pakcik kita ni balik rumah, kalau bini kita senyap tu, dia bukan berada dalam kemurungan, dia maksudnya kemarahan. Nah, kalau balik dia popet, normal. Dia diam, kita takut. Apa ini berani yang katakan bini diam aku tak takut? Beras kita belilah. Beras kita beli, dia yang masak. So benda-benda macam ni orang kata kena alert, especially pada anak-anak kecil. Sebab dia orang ini punya depresi, kita tak nampak pasal ada benda lah ni. Yang ini mainan ni umur 8 tahun, kalau dia main, dia punya otak menjadi perlahan sebanyak 12 kali. 12 kali. Ini bukan saya cakap research. 12 kali. Dan kita pula berbangga pula, cucu datang, pandai kau ni 3 tahun dah boleh buka handphone. Atuk 68, 70 pun tak pandai lagi. Itu bukannya sebab pandai, itu sebab visual context dengan benda ni. Dia tengok, dia tak faham dan dia takkan faham. Saya ramai saya tengok penyakit ni. Ada anak kecil, dia nak makan sate, tak nak bagi anak kacau, letak angle betul-betul, teletabis. Anak dia pun pandai. Itulah. Dia buat sahaja macam tu. Pembelajaran otak budak itu 12 kali lebih perlahan daripada kanak-kanak yang menjerit dan menangis nak sate. Craving is one of the Allah Ta'ala bagi kejadian dia. Kemahuan, nafsu. Sebab itu budak-budak sekarang yang masuk MRSM, masuk sekolah, anak tuan-tuan dan perempuan pun ada. Yang saya paling takut, survivability dia bila dia keluar ke alam yang nyata. Benda ini dah berlaku di Jepun.
73% budak-budak berumur 18 tahun di Jepun, dia ingat inilah si kehidupan sebenar. Yang ini bukan kehidupan sebenar. Itu yang saya paling risau. Sebab situ akidah kita kat mana? Saya risau pasal COVID ini. Anak-anak muda bagi alasan tak pergi ke masjid sebab AJK je boleh sembahyang. Tak register, tak datang. Padahal boleh datang pun sempat ini cukup banyak tempat. Tapi alasan-alasan ini adalah yang saya paling takut. Kebanyakan kita mengambil mudah. Itu yang saya katakan bahawa kalau kita ni mendapat keresahan, sembanglah dengan orang, tanya. Itu cara terbaik. Tanya Karim, aku rasa macam mana? Kan, Tok, saya rasa saya macam ni, macam mana? Itu yang kita perlukan. Tapi hari ini semangat itu sudah meluntur. Kita rasa malu bila nak menceritakan permasalahan kita. Dan kita rasa kurang selesa apabila masalah kita diperdengarkan. Kalau kita pergi ke psikiatri, kita bercerita. Sementara nak sampai ke psikiatri itu, orang kata, kau pergi jumpa doktor ni. Apa masalah kau? Nak sebutkan marah doktor tu kan? Tak. Itu persepsi, stigma dia. Tapi kita sesama kita tak sembang pasal tu. Kita tak sembang, kita individualistik saya panggil. Tempat saya tinggal, individualistik. Nak buat macam mana? Masa berhijrah ke karya yang lain, terima kasih kerana menerima. Sebab tak ada orang. Balik rumah pun tu kampung tutup, habis. Yang kita ni pukul 4:30 tunggu dia tahu nak balik ni. Senyum depan pagar lah. Kereta dah gelap. Kita senyum, bawa habis. Sekali buat, 2 kali buat, 3 kali tak payahlah. Betul? So, tapi masalah tidak diselesaikan. Saya cukup takut. Jadi apa-apa saya, kan? Tak tahu, orang tak tahu. Itu yang kita paling risau. Hidup masyarakat. Sebab tu kita ni berjiran penting. Dan dekat sini dia katakan bahawa dia kata you talk excessively about your health. Yang ni maksudnya orang yang ada keresahan ni pergi jumpa orang, dia cerita pasal masalah penyakit dia. Kau rasa kecil manis aku ni kalau kena COVID boleh hidup? Kau rasa darah tinggi aku ni kalau kena COVID berapa lama? Yang kawan pun tak tahu. Kau wasiatlah apa yang patut. Itu jawapannya. Dan tak membantu juga kadang-kadang. Tapi itulah, bila kita tengok benda-benda macam ni, kita rasa malam tak boleh tidur. Itu yang kita dapat nightmare. Ataupun orang kata mimpi ngeri. Benda-benda ni masuk. Setan suka pada ketika boleh kita resah. Resah itulah mainan dia. Dan bagi saya, orang kata, macam saya kata, simptom COVID ni semua dia ada lah. Kalau dia baca. Dan you takut macam seolah orang yang datang ini akan memberi COVID kepada you. You tak kenal. Takut. So aku, masalah masih ingat kat rumah je barang tu. Sian, budak tu nak kena scan. Kan, orang rumah pesan Shopee. Kan, ting-tong, kita ni ingat dia buat COVID. Kau letak ada tempoh tu lah. Barang ni nak kena scan. Dah dia jadi marah. Takut. Itu adalah satu keresahan yang ada. Speed up sikit. Kan. Cara untuk menghadapi gangguan. Yang ini saya terjemahkan daripada segi perubatan. Dari segi ilmu kita ini, saya tidak ada dalam ini, tapi bagi saya yang paling penting ialah mengenal diri lah pada ketika ini. So dia kata menjauhi berita media digital sensasi. Yang ini yang paling susah. Nurse mati selepas kena vaksin. Wah, itu yang risau tu. Nama dah register MySejahtera. Kod esok dia telefon. Cik, esok Allahu Akbar. Tak tahu nak kata apa. Nak pergi ke tidak. Mula jumpa imam. Mula minta air penawar. Risau. Mula dah start air kelapa pun dah beli kat rumah. Antivirus. Sentiasa menjaga kebersihan dan SOP. Inilah SOP yang saya katakan tadi. Kebersihan itu wajib. Tak kira COVID ke tidak. Wajib yang kita kena buat. Kekalkan aktif dalam rutin harian. Yang ni dia orang kata bersukan atau beriadah. Maksud saya ini bukan setakat bersukan. Peluhlah badan tu. Tak, peluh aja. Saya minta itu je. Orang tanya, dok, nak buat apa dok? Apa yang berpeluh, saya pun dah happy. Pasal kita nak BMR tinggi.
Apabila you, kalau orang Kedah kata dia panggil mandok, makan, tengok TV, makan, tengok TV. Nah, itu yang penyakit akan datang pasal imun sistem kita rendah pada ketika itu. Nah, penuh, potong rumput, potong. Tak cukup laman, rumah sebelah, offer, potong untuk orang sebelah. Pahala dapat, penuh dapat. Tak. Itu benda-benda yang macam tu yang kita kena buat. Janji dia perlu saja. Okey. Ni try not to seek unnecessary medical advice. Saya tak tahu nak translate macam mana, tapi saya faham apa maksud dia. Dia katakan bahawa yang benalah ni nak hari-hari ada dalam grup. Macam mana nak mencegah COVID, macam mana nak mengobati COVID. Ada yang video daripada India tu, serumbung punya panjang, asap keluar sedut. Kan? Jangan dibuat, tuan-tuan dan puan-puan. Terbakar hidung tu. Saya pun sendiri tengok. Susah-susah sangat kau nak ikut kan, pergi kedai bawah tu ambil shisha apa, pantai RM10, mati COVID. Kalau betul mati. Ya. Kalau orang kata makan halia hidup, makan ini, makan itu, makan ini, datang hospital. Bukan COVID, gastrik. Nah, ada satu patient tu datang, dia ingat dia kena COVID pasal satu badan jadi warna orange. Dia kata dia takut macam kuning lah. Maksud dia kan kuning. Saya tengok orange. Tu dia kata, dok, saya rasa saya dah kena dah apa nama COVID ni. Dan hati saya dah rosak. Sebab tu saya jadi warna kuning macam ni. Ini bukan kuning bang. Saya kata, dia orange. Kan? Orange ni. Putih macam imam ha? Putih. Orange. Saya tanya apa makan sebelum ni. Dia bantainya waktu COVID ni ada orang kata, makanlah carrot tu vitamin A yang banyak. Hari-hari makan carrot. Pagi jus carrot, tengah hari jus carrot. Dalam carrot ni ada retinoid. Maksudnya ada pewarna yang tidak boleh dicernakan oleh badan. Jadi dia terkumpul di bawah kulit, jadilah orange. Saya bagi air segelas, saya suruh dia balik. Marah. Tak cek apa pun, scan tak buat pun. Saya kata, minum air yang banyak 3 hari. Kalau urin ini tidak turun, datang balik. Tak datang maksudnya turun lah tu. Larat ke kami di hospital ni, orang urin datang lah kena tengok. Dan yang biru tak apalah, senang kan. Baca doa saja, tutup dengan kain putih, bawah. Kan, itu yang biru, datang biru pun ada. Yang isu kuarantin di rumah ini, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ada yang bila kita dapat positif, doktor di situ kata, ni boleh kuarantin di rumah sebab tuan atau perempuan baru stage 1. Nah, yang ini bergaduh di pusat kesihatan cukup banyak. Habis takkan nak tunggu saya stage 4 baru saya datang? Dah bingung dah. Sebab apa? Tiada penerangan mutlak mengatakan bahawa kalau simptom, kebanyakan saya kata tadi, 80% tadi adalah tak ada simptom. Itu yang kita paling risau. Dan kuman ini semakin hari semakin dia punya orang kata bisa itulah, tidak seperti dulu. Dan kita ni di Kuala Lumpur especially di urban susah sikit kita imun kita nak rendah. Melainkan ada penyakit-penyakit tadilah. Yang dah ada penyakit ini, dia kena tahu. Time ni lah kawan-kawan juluk suruh beli ubat ini, suplemen itu, suplemen ini dah. Datang-datang dekat saya tengok buah pinggang pun dah takut. Pasalnya air kurang. Makanan herbal adalah paling tinggi dari segi panas dalam badan. Air nak habiskan seliter setengah tu, ya Allah, orang kata punyalah susah nak habis. Tapi kalau ubat kawan tolak ni, sepeket-sepeket ni beli. Ini tak tahu. Ini kalau tahu, marah. Ini tak tahu. Habis, telan situ je. Orang lelaki tu saya jual ubat senang je. Saya kata, dah datang pula dari doktor dah. Makan ubatnya. Kuat esoknya. 10 dia minta. Orang lelaki senang. Orang perempuan pun senang je ubat. Kalau kata, Acik makan ni dia gila. Dia pada dekat 10. Jadi kalau manipulasi sekarang ini, kalau jual ubat, faham-faham je lah. Kat luar tu hanya tunggu je. Orang yang risau, resah tadi. Ada je tak kena. Beli. Beli bukan 1, 10 je. Punya nak kuat ke mana? Kan masjid pun berjalan, bersurau ni jalan kaki sikit dah sampai. Kan?
Macam tuan pengusi kita, motor sampai. Macam ada raga lagi. Kau dah kelacak ke masyur. Tapi benda-benda macam tu adalah orang kata yang sekarang ini jadi trend. Okey, ini saya nak bagi tahu fakta penting. Kita nak habis dah. Kalau kita tengok daripada jumlah kematian, ini saya nak bagi tahu ni supaya malam sekarang boleh tidur. Covid tak Covid pun boleh tidur. Sebenarnya kalau kita tengok peratusan yang ada ni, bukan daripada saya, ini daripada WHO. Kematian kerana Covid 2020-2019 tidak menjejaskan kadar kematian dunia. Maksudnya kalau yang ni kira dia ada timetable untuk orang kata malaikat maut ni kan. 1 tahun berapa puluh juta malaikat maut buat round. Istilah kasar dia lah. Maksudnya itu yang kita target. Tapi tuan-tuan dan perempuan mesti ingat bila Covid ni yang mati sampai satu dunia 2.4-2.7 juta ini akan menambahkan defisit ataupun menambahkan graf kematian dunia. Itu tidak benar. Okey? Tidak benar. Maksudnya hari ini contoh, cipulan-cipulan ini dah kita dengar semalam kena Covid, hari ini meninggal dia. Pergi hospital, mengatakan meninggal sebab apa? Sebab dia punya buah pinggang tak jalan. Sebab jadi memang kita tahu ada kencing manis. Tuan-tuan kena ingat apabila sesuatu penyakit itu, baik Covid, baiklah influenza pun, kalau dia kena, badan kita akan merespon. Ketahanan badan kita yang tak kuat. Jantung dah 50-50, 2-3 stent dah ada, darah tinggi tak kontrol. Macam kita demam biasa, pergi cek darah, naik tak? Doktor kata, Haji, darah naik. Kadang-kadang tak berapa demam, kena marah dengan bini pun darah naik. So, darah ini bayangkan kalau kita kena infection, dia akan naik. Untuk gula, akan naik. Jadi badan dah terpaksa melawan dengan keadaan yang lemah. Dan dia meninggal dunia. Tapi kita katakan, sebab Covid. Kita katakan sebab Covid. Contoh, macam terbaru yang tuan-tuan perempuan baca, staf nurse di Penang mati selepas kena vaksin. Ni semua berita sensasi ni. Sebab apa? Banyak berita sensasi senang nak tahu. Dan apa punca dia? Punca dia kerajaan kata bukan sebab vaksin. Duduk elok 45 tahun, ada kolesterol, isu kolesterol sikit, dan masih lagi orang kata dalam tempoh bukan menopause, mati sebab jantung. Postmortem buat sebab jantung. Jantung dah berhenti. Dia panggil acute myocardial arrest. Kita ni, kalau macam saya kata tadi, orang tu kena Covid, jantung berhenti, kita katakan Covid. Orang ni sebab mati pun, sebab badan dia dah ada jantung, kita katakan salahkan kepada Covid. Tapi vaksin tidak. Kenapa? Saya hari ini bukan nak kata cerita anti-vaksin. Bukan. Saya nak mengatakan bahawa istilah dia, apa jua yang diintroduce kepada badan, vaksin, virus, badan akan merespon. Tuan-tuan perempuan akan melalui proses vaksinasi. Betul? Hantar ini esok tak esok, lusa tak esok, sampai tahun depan 22. Semua akan kena. Tak ada orang yang katakan saya tak nak. Tak nak boleh. Macam saya kata, nak naik kapal terbang tak boleh, nak pergi umrah tak boleh. Masa kita Kerajaan Arab Saudi tetapkan Mensivet, ingat tak? Kena cucuk buku kuning tu kan. Yang itu pun kita terpaksa ambil sebab apa? Nak pergi menunaikan ibadah. Habis. Ini kalau nak pergi haji, nak pergi umrah, anak kata, ya, pergi umrah tahun depan. Kan? Saya kena ambil vaksin. Ambil tak? Ambil. Jadi jangan menidakkan saya tak nak ambil vaksin. Boleh. Itu human rights. Tak nak ambil boleh. Tapi jangan resah ataupun stres apabila anda diklasifikasikan sebagai second citizen. Nak pergi bank, mungkin ada queue. Yang ni dah vaksin, yang ni belum vaksin. Yang tak ada vaksin faham lah. Lalu dunia queue tu lalu tangga, tak, lalu pos pengawal baru sampai. Yang dah vaksin, green lane. Nak naik ke terbang, bas, tak boleh. Mungkin ada bas nak pergi ke Kedah contoh. Bas ni untuk orang yang bukan green lane. Naik bas. Macam bas Tomfong dulu dah. Aircon pun buka macam tu. Mana tahu. Tapi prospek itu dah kita nampak. Prospek itu kita dah nampak dan kita kena 3D lah.
Berbalik pada vaksin tadi, wanita itu tadi, arwah ni tadi diambil vaksin. Sehari sebelum itu, laki dia kata, selepas ambil vaksin tu dia demam malam itu. Okey, dia demam malam itu dan dah meninggal. Okey? Maksudnya dia meninggal sebab vaksin lah. Betul. Tetapi apa yang ditakut orang kata public reject vaksin, dia katakan bukan kerana vaksin. Bagi saya itu adalah satu orang kata yang tak fakta, yang tidak berapa betul, yang harus diperjelaskan bahawa vaksin atau tidak, kena je kuman, badan akan bertindak balas. Okey? Itu normal. Jantung akan berhenti. Mungkin dia panas sangat badan, dah tak boleh buat apa, tak, dan jantung pun terberhenti dan meninggal. Satu. Macam kes baru ni yang baca, oh tengok ada 22 orang mati di UK sebabnya darah beku terjadinya. Sebab apa darah beku, tuan-tuan? Bila kita injek, badan panas. Bila panas, kita baring. Betul? Bila kita baring, darah kita menjadi pekat. Apabila jadi pekat, dia menjadi ketulan. Itulah dia. Benda ini adalah logik di sebalik sains. Nah, adakah kita demam, kita berlari? Ada? Kita demam itulah dipanjakan. Nak baring, bini buat teh, buat kopi, pahit marah, bini pun tak marah balik. Time tu je. Time tu. Jangan cuba time lain. Sebab dia tahu tekak tak berasa. Pahit. Nah, pahit sebab ada sebab. Allah Ta'ala bagi sebab apa? Badan kita sedang melawan penyakit. Jadi apabila mendapat vaksin, saya bagi tahu apa yang diperlukan. Tidak 3.7 liter air diminum selama 3 ni air ni. Air putih. Bukan air zam-zam, bukan air alkaline, air putih biasa, hydrate. InsyaAllah dia tak akan mendapat sebarang orang kata side effect daripada vaksin. Sebab apa kita takut? Kena COVID pun sama. 3.7 ke 4 liter minumlah, insyaAllah. Nah, lagi banyak you minum, dia kalah. Denggi, siapa pernah kena denggi? Angkat tangan. Makcik kita pernah kena denggi tak? Sengsara tak? Kan? Sengsara kena denggi. Sakit, lepas tu sakit tulang-tulang. Kenapa denggi kita tak takut, COVID kita takut? Peratusan kematian daripada denggi adalah 5%. COVID adalah hanya 3% sahaja. Hari ini kita ada berapa? 300,000 kes tak? 300,000 kes. Yang meninggal 1,000 lebih. Betul tak statistik saya? Saya tak masuk. Ada ni. Tengok. 350,000 confirm cases, 1,288. Itu saya rasa tak ada COVID pun, memang itu jumlah dia kot. Takkan lama malaikat maut cuti. Dia pun berjalan juga. Tak dah cukup masa. Tidak ada sesaat, lambat sesaat atau cepat sesaat. Itu kita pegang. Tapi punca asbab, ini dia. Jadi perangkaan ini tak lagi sama. Kalau kita tengok tahun depan lagi banyak. Ini dia dah buat tahun ni. Sebelum COVID lagi, benda tu dah naik. Pasal dia kata bahawa tahap kematian tinggi sebab orang-orang tua yang dulu yang meninggal pada umur 70 tahun, sekarang ini dia akan meninggal umur 90 tahun sebab kelangsungan hidup dia telah banyak suplemen, banyak sokongan moral, kawan-kawan banyak ni tak. So dia akan meninggal pada umur yang lebih tua. Dan bila dia predik macam tu daripada tahun 1940, tahun 2000 lah dia kena. Graf tu akan meningkat. Tak lebih dah. Tak, kita ni life expectancy kita memang static. Okay? Dan saya tak ambil masa yang panjang. Yang ini adalah denggi, saya beritahu. Yang paling takut bagi saya, denggi di Malaysia sekarang ni macam seolah-olah nyamuk tu tak ada. Tak ada hospital macam denggi tak. Pergilah hospital-hospital kerajaan tengok. Tak. Sekarang ni dipanggil stage 4 denggi. Maksudnya datang dulu demam, betul. Denggi ni saya beritahu sikit tips dia. Kalau denggi demam, alhamdulillah. Sebut dia alhamdulillah. Pasal itu stage 1. Stage 4 denggi, dia tak ada demam. Dia tahu-tahu jadi jaundice. Pergi hospital, check. Kita punya platelet mungkin dalam 5-6. Satu batuk, insyaAllah habis. Berdarah-darah habis. Itulah yang saya paling risau apabila denggi. Orang yang kena denggi macam saya, pengurusi haji kita, dia tak risau pasal kita ada immunity. Immunity, dia virus juga. Immunity. Orang yang
demam, dan doktor isytiharkan denggi, alhamdulillah. Maksudnya pada ketika itu kita dah dapat diagnose stage 1. Platelet you daripada 170 180 akan drop sikit. Stage 4 denggi kita takut. Yang itu yang tak dimomokkan hari ini dia. Saya tahu macam soalan COVID ni penyakit lain banyak. Tapi masih ada. Ingatlah, kalau maghrib-maghrib datang tu kan, kalau kengit nyamuk ke apa kan, bawalah banyak nyamuk macam orang pergi Norwich tu, tak satu. Lepas itu tak gantung itu. Kan nyamuk banyak kat kawasan ni kan. So anyway, itu satu. Kedua, flu, influenza. Itu pun tinggi juga kadar peratusan kematian dia 9.88%. Ni MERS saya dah sebut tadi kan. MERS ni datang daripada binatang bernama unta. Dan saya tak tahulah Pak Arab cium unta berapa banyak kali sampai terkeluarnya perkataan MERS, sampai kita pun telah di umrah pada ketika itu diberhentikan seketika pasal MERS. SARS berlaku di China juga. Ini masalah yang takut pasalnya kebanyakan dia orang adalah Caucasians ataupun orang putih yang mana yang kena penyakit ni. Dan itu saja setakat ni kan. Kalau ada apa-apa soalan, tak banyak, 1-2 kan, yang mana saya boleh jawab, insyaAllah saya boleh cuba jawab. Kalau tak ada, banyak dalam YouTube sekarang ni yang doktor kata sebab coronavirus tadi, doktor kata ni daripada Kelawar kan, daripada Kelawar ya. tapi ada saya baca kata tanya yang mana kalau yang dalam tulis tu yang mana Kelawar tu dia. Okey, dia macam ni. Virus ini kalau dekat Kelawar sahaja dia tidak boleh kena kita. Dia bersifat zoonotik. Maksudnya zoonotik ni mesti ada satu host lain. Contoh saya ambil penyakit Japanese encephalitis babi daripada H1N1, H1N1. Kenapa dia ujung dia vektor dia adalah babi? Sebenarnya benda itu datang daripada binatang lain. Musang bawa satu. Lepas tu ada satu lagi binatang, I think kalau tak salah saya sejenis burung, dan dihostkan kepada babi. Hanya babi akan efek kita. Dia maksudnya ada hosting. Macam balik kepada COVID-19, dia ada 3 binatang yang disebut. Bat ataupun kelawar, musang dan juga apa nama tadi? Isu tadi? Kimia. Oleh kimia, lab. No. Itu you baca YouTube conspiracy theory. Conspiracy theory ini adalah yang kata dia eja. Tu saya kata tadi perawal dia. Kalau kita pergi ke China, kan, semua binatang dia makan. Dok, bila semua binatang makan, benda ni ada hosting tersendiri. Saya tak heran benda ni datang daripada apa nama orang yang makan binatang ini, kan dia contoh. Kan saya kata tadi, 2 binatang, ada babi yang jadi host. Siapa yang bawa? Manusia. Bila manusia infect babi, Japanese encephalitis ke H1N1 daripada babi betul. Tak. Nak marah pun dia dah babi. Dia tak ada buat apa. So, yang ini hosting dia ada 2. Tapi dia sendiri kalau kata keluar tu, kan, Pak gigit saya tak kena COVID. Pasal dia belum ada hosting. Hosting ini adalah berdua. Contoh, hari ini saya makan apa nama ni keluar, esok saya makan musang. Bila 2 konsesi itu bertemu, maka keluarlah satu. Dia kan kalau you tengok kan, COVID ni dia ada spike. Spike inilah yang boleh kenal manusia tak kenal dia. Problem dengan kita COVID ni, antibody kita tak kenal dia. Dia yang attack kita ni, seronok lah dia. Pasal badan kita tak boleh nak kenal. Ni binatang punya. Itulah kekeliruan yang berlaku dalam badan kita yang menyebabkan COVID tidak dapat dikawal. Itu cuba sikit. Boleh? Jangan lambat ya. Minta maaf banyak kan. Topik ni COVID ni banyak yang ada lagi? Tak ada? Ada? Kalau tak ada, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu dari datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu datang daripada saya, insya-Allah.